Salam bahagia, kita bersama lagi dalam ruang bicara yang dibawakan kepada anda tentunya di Bernama TV. Dan sudah pastilah hari ini juga kita memilih satu lagi topik yang saya kira cukup penting dan relevan sebenarnya dengan perkembangan semasa, dan kita akan sembang-sembang berkaitan dengan topik ini bersama seorang tetamu yang cukup istimewa yang sudah pun berada di studio ruang bicara ini bersama dengan saya. Baiklah, topik yang menjadi pilihan kita di ruang bicara bahas hari ini ialah 3 dekad IKIM membina kefahaman Islam. Dan tetamu yang sudah pun bersiap sedia bersama saya di studio, kita ingin mengucapkan jutaan terima kasih dan juga mengucapkan selamat datang kepada yang berbahagia Profesor Madya Dr. Muhammad Azam Muhammad Adil yang merupakan Ketua Pengarah Institut Kefahaman Islam Malaysia ataupun IKIM. Jadi Prof, apa khabar? Alhamdulillah, sehat. Sehat, Ini pertama kali ya, Prof, bersama dengan kami di Ruang Bicara. Ruang Bicara yang pertama kali, tapi di Bernama banyak kali dah. Di Radio Bernama. Di Radio Bernama. Okey, macam saya katakanlah, Prof, ya, ini merupakan satu topik yang cukup penting sebenarnya untuk kita kongsi-kongsi bersama dengan penonton kita. Dan kepada penonton yang juga menonton program ini ketika ini, anda juga sebenarnya kami berikan ruang dan juga peluang untuk berkongsi pandangan dan juga pendapat ataupun bertanya apa saja berkaitan dengan topik yang menjadi pilihan kita hari ini. Jadi dua talian seperti biasalah kami sediakan kepada anda di 0326979767, 0326979768. Baik, sesuatu yang penting dan menarik sebenarnya, Prof, ya. Saya sendiri pun terkejut bila mengetahui bahawa IKIM ini sendiri sudah pun wujud selama 30 tahun. Itu satu jangka masa yang cukup panjang sebenarnya, Prof, ya. Tapi mungkin ramai jugalah di antara penonton-penonton kita, termasuklah saya sendiri pun sebenarnya ingin mengetahui tentang peranan, matlamat dan juga fungsi penubuhan IKIM itu sebenarnya, Prof. Okey, baik. Terima kasih Syarkawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton sekalian. Betul lah tadi disebut kan, IKIM dah 3 dekad dah, 30 tahun. 30 tahun. Dia ditubuhkan 18 Februari 1992 oleh mantan Perdana Menteri lah, iaitu yang amat berbahagia Tun Mahathir Mohamad. Jadi kenapa IKIM ini diwujudkan? Sebab masa itu sudah ada Pusat Islam, JAKIM, tapi ditubuhkan IKIM ini. Mesti ada sebabnya. Ya, betul. Jadi kalau kita tengok apa maksud IKIM tu kan, Institut Kefahaman Islam Malaysia. Jadi di sini dia ada apa disebut kefahaman, iaitu memberi kefahaman Islam. Jadi apa maksud memberi kefahaman Islam? Mestilah dalam konteks yang benar. Jadi kalau kita tengok banyak perspektif orang faham Islam, ada yang ekstrim left, dia faham Islam secara yang agak negatif, ada yang terlalu ekstrim. Jadi kita nak bagi satu pendekatan bahawa Islam ini adalah agama yang pertengahan. Memberi maksud yang selari dengan zaman. Jadi pada masa itu sampai sekarang 30 tahun IKIM ini wujud. Dia masih relevan kerana isu-isu yang dibincang, yang menjadi masalah bukan saja di Malaysia, masalah dunia Islam. Dia berkait dan dia tidak akan berhenti-henti selagi manusia wujud, selagi adanya anutan-anutan yang berbeza, masyarakat yang berbeza. Kita ambil konteks di Malaysia sendiri, kita ada orang Islam, ada bukan Islam. Kewujudan IKIM ni lah untuk memberi kefahaman kepada orang Islam, lebih-lebih lagi kepada orang bukan Islam, supaya mereka itu faham tentang Islam yang sebenar, bukan takrifan yang didefinisikan oleh mereka yang menyempitkan kefahaman Islam, yang boleh memporak-porandakan masyarakat kepelbagaian kaum dan agama. Jadi ini penting. Itu kalau kita tengok dalam aspek di Malaysia. Kalau dulu banyak isu timbul tahun 80-an kan. Kalau kita tengok, saya mesti ingat kan, isu-isu masalah bagaimana antara sama-sama Islam tidak sama pakatnya, semayang pun tak sama, perbezaan, unsur melebarkan A begitu, B begini, itu sama Islam. Bukan Islam dengan Islam pula, yang orang bukan Islam memandang serong terhadap orang Islam. Begitu juga di sebaliknya. Jadi bagaimana kita nak membawa satu masyarakat
Kalau konteks hari inilah, dipanggil sebagai masyarakat satu bangsa, one nation, yang memahami. Sudah nak tahu ni berapa tahun kita merdeka, 66 tahun kita merdeka. Sudah berapa kali dah kita merayakan Hari Malaysia, dengan penubuhannya, pembentukan Malaysia tahun 63. Jadi tapi isu-isu ini masih berbangkit. Tapi dalam konteks Islam yang syumul, yang tidak terbahagi dan hanya membicarakan tentang, kita nak menceritakan tentang, kita membicarakan tentang ayat Al-Quran, tafsir Quran, umpamanya tafsir Quran kita dalam radio IKIM. Selalu ramai orang minat. Malam-malam, pagi kita dengar tafsir. Tapi kita nak tadabbur itu. Bagaimana kita nak memberi kefahaman dalam dan menjiwai dalam konteks hari ini. Dalam konteks Malaysia yang berbeza. Mungkin orang kata, beza tak Islam di Malaysia dengan Islam di Timur Tengah? Kerana itu, apabila Nabi Muhammad dihantar Muaz bin Jabal nak jadi gubernur di Yaman, dia tanya macam mana? Saya ni nak ikut apa? Tengok Quran, tengok sunnah. Kalau tak ada, ijtihad. Bila ijtihad itu, dia melihat kepada faktor tempatan. Kerana itu faktor tempatan di Malaysia tak sama dengan faktor tempatan di Timur Tengah. Jangan kita bawa apa yang ada di Timur Tengah tu, Islam dalam konteks Timur Tengah tu, bawa di Malaysia. Sebab geografinya berbeza. Faktor sosialnya berbeza. Sana mungkin 90% Muslim. Sini 60-40. Berbeza. Sini power sharing. Kita perlu membentuk satu kerajaan yang pelbagai kaum, pelbagai agama. Tidak boleh wujud satu negara, satu kerajaan dalam tempoh kita tengoklah. Dalam PRU 15 baru ni pun kita nampak. Jadi kita kena melihat realiti. Jadi itulah sebenarnya tertubuhnya IKIM untuk memberi kefahaman Islam dalam konteks tempatan yang relevan sampai bila-bila. Menarik. Saya nak mengajak Prof melihat sesuatu yang mungkin lebih ke depan sedikit ataupun dalam dimensi yang lebih luas. Saya masih lagi teringat kenyataan yang dikeluarkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita sekarang ini, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau juga menyatakan kebimbangan terutamanya di peringkat antarabangsa bila bercakap tentang Islam itu sendiri. Apa yang dimainkan terutamanya oleh negara-negara barat ialah tentang mewujudkan perasaan Islamofobia. Itu juga menjadi satu isu yang begitu besar sebenarnya di peringkat antarabangsa. Apakah IKIM ataupun IKIM juga memainkan peranan dalam usaha untuk melihat bahawa isu seperti Islamofobia ini sebenarnya tidak merebak secara meluas? Okey, terima kasih Syarif. Itulah di antara objektif utama penubuhan IKIM pada tahun 92. Masa itu sudah timbul. Bahkan sebelum lagi penubuhan IKIM sudah timbul di negara barat itu satu perspektif Islamofobia ni. Dia saya selaku KP yang sekarang, sebagai peribadi saya pernah belajar di luar negara, di negara barat, di England. Saya pernah juga menjadi Fulbright visiting scholar di Amerika Syarikat. Perspektif masyarakat bukan Islam barat, mereka ni begitu naif. Saya panggil naif terhadap Islam. Pada masa itu baru saja, umpamanya pada 2001 masa saya pergi buat PhD di England, masa itu baru saja selesai dalam sebulan 2 September 11 itu. Perspektif mereka naif. Dan masa saya pergi, saya melihat bahawa kefahaman Islam zero. Mereka ni menganggap Islam ni sebagai agama yang ganas. Mereka menganggap Islam ni sebagai agama yang saya panggil kuno. Bila sebut Islam ni, ini nak potong tangan orang, ini nak pancur orang, ini nak bunuh orang. Perspektif itu yang dibawa oleh setengah-setengah golongan Islam yang ekstrim. ISIS sebagai contohnya. Dan ini yang dijajar, yang dibawa oleh orang barat yang tak faham tentang Islam. Kalau kita tengok di Eropah itu, bagaimana ada mereka yang begitu ta'assub, menganggap Islam ni sebagai satu agama yang ganas, yang zalim. Tiap-tiap hari buat macam-macam, ada yang bakar Al-Quran dan sebagainya. Tapi ada kes yang terpencil, mereka ini bila faham Islam, mereka tengok Islam, mereka tertarik pada Islam. Kerana itu perkataan Islam
kalau kita pergi key in Islam dalam Google coba contohnya, itulah di antara search word yang paling popular dalam dunia. Sebut saja pasal Islam, maka orang akan alert sebab banyak isu yang timbul di Timur Tengah sini. Masalah dari sudut geografi, isu Palestin adalah isu umat Islam. Itu sebab Baitul Muqaddas, Masjid Aqsa itu sebagai masjid kita, kiblat kita yang pertama kita menuju situ, menghadap situ. Akhirnya sekarang ni sudah menjadi masalah disebabkan ini tata cara dan juga atur cara yang dibawa oleh Barat terhadap orang Islam. Macam mana kita inilah IKIM berperanan untuk memberi gambaran yang sebab. Kerana itu kita banyaklah sekarang kita buat program nak mencerahkan, memberi pencerahan terhadap perkara-perkara ini. Okey, saya ulangi lagi dua talian yang kita sediakan kerana mungkin ada yang terlepas tadi sebenarnya. Jadi saya ulangi lagi apa yang perlu anda lakukan menggunakan dua talian yang kami sediakan. Kalau anda ingin berkongsi pandangan dan juga pendapat ataupun bertanya apa saja berkaitan topik yang menjadi pilihan kita hari ini, jangan lupa 0326 97 97 67 0326 97 97 68. Baik, macam kita sebut tadi lah Prof, ya, dah 30 tahun kewujudan IKIM ini sendiri. Apakah dari pemerhatian Prof sendirilah, apakah Prof merasa bahawa setakat ini pencapaian IKIM itu sendiri berada pada tahap yang cukup memuaskan ataupun masih lagi ada kelompongan-kelompongan yang perlu dilihat sebenarnya untuk memberikan satu penerangan ataupun penjelasan yang lebih jelas sebenarnya. Terima kasih Cik Kabir. Kalau saya nak kata kita ni perfect itu satu pembohongan besar lah. Mana ada manusia ni institusi yang perfect. Walaupun sudah 30 tahun, kita masih lagi nak membaiki kita punya pencapaian. Kerana itu kalau kita tengoklah, saya adalah KP yang ke-6. Sudah ada 5 KP sebelum. Mereka semua telah menyumbang dengan staf yang ada. Ada yang staf yang daripada asal penumpang IKIM sampai sekarang masih lagi bekerja di IKIM. Sumbangan mereka itu adalah memberi sumbangan yang terbaik. Tapi apakah kita cukup setakat itu? Mana-mana organisasi kita mestilah kita merancang untuk buat satu penambahbaikan kepada institusi itu, kerana dengan ada penambahbaikan barulah tercapainya. Jadi objektif utama itu kita jangan lupa. Fungsi utama penubuhan IKIM itu jangan lupa sampai bila-bila. Itu memberi kefahaman Islam yang benar. Jadi datanglah siapa pun, kapten dia, itu dia punya asas. Jadi umpamanya kalau kita nak melihat di antara perkara pokok yang dibincang dalam fungsi IKIM ni ialah IKIM ni sebagai satu platform wacana untuk orang Islam, bukan Islam, sama-sama membincangkan isu-isu yang menjadi concern kepada masyarakat. Ambil contoh apa saja isu dia. Isu hubungan kaum tak habis-habis daripada tahun 69 dengan ada Ibrahim Hamid sampai sekarang tak selesai. Tak selesai isu perpaduan ni. Jadi apa perspektif Islam bercakap tentang hubungan antara Islam dan bukan Islam? Apakah kita sangat bersetuju dengan pendekatan yang mengatakan bahawa ini adalah bumi Islam dan tidak ada langsung tanah ini untuk orang bukan Islam mendiami? Itu kita kalau nak bincang itu sudah tinggal dalam sejarah. Jadi kita looking forward, moving forward, apa benda dalam kacamata ini, maka kita kena jelaskan kepada masyarakat bahawa Piagam Madinah itu sebagai contoh yang Nabi develop itu. Dia bukan wahyu, bukan datang daripada Allah SWT. Dia bukan sebagian daripada Quran, tapi itu adalah kontrak sosial yang dimajukan oleh Nabi Muhammad untuk masyarakat pada masa itu, yang ada orang Islam, bukan Islam, dan orang Yahudi, Nasrani dan masyarakat itu sebagai satu warga negara Madinah. Mereka mesti protect Madinah tu. Dalam masa yang sama dengan konteks di Malaysia, apakah perlembagaan persekutuan itu sebagai satu kontrak sosial yang memberi hak tertentu kepada orang Islam, Bumi Putera Melayu
bumi Melayu dan juga bumi putera Sabah Sarawak dalam konteks agama Islam itu sendiri, apakah itu tidak ada persamaan? Maka itu dijelaskan dalam kita punya wacana, dalam kita punya program radio, dalam penyelidikan, dalam kita punya penerbitan. Semua ini kita kupaskan perkara tersebut. Hasil daripada apa yang telah pun dilakukan oleh IKIM sendiri setakat ini, Prof, apakah Prof melihat bahawa ianya sudah memberikan satu kesan yang cukup positif, terutamanya bila kita bercakap tentang perpaduan masyarakat Islam di negara kita sendiri? Syarul Kawi, ini satu subjek, kalau saya sebut di sini dah, sama ada berkesan tak berkesan, itu satu subjektif yang boleh jawab. Kalau berkesan maknanya dah perpaduan itu. Kata Prof Ulong Syamsul Amri, kita ni nak membentuk perpaduan ni, kita hanya ada sekarang kesepaduan. Kesepaduan. Perpaduan itu masih lagi. Bersatu padu itu masih belum sampai. Isunya banyaklah. Banyak. Sebab A dia ada prasangka pada B, B prasangka pada A. Kalau ada prasangka, macam mana? Jadi kita wawarkan apa yang Allah sebut dalam Quran, dalam surah Al-Hujurat ayat 13. Allah Ta'ala jadikan manusia ni, ya ayuhan nas. Dia tak sebut ya allazina amanu, ya ayuhan nas. Jadikan laki-laki, jadikan perempuan, jadikan ada yang kabilah-kabilah, ada etnik-etnik yang berbeza. Kenapa? Lita'arufu, supaya kita saling kenal mengenali. Apakah malang bagi negara ini? Sudah 60 tahun merdeka, kalau tahun inilah. Masih lagi kita membincangkan perkara-perkara yang merapuhkan hubungan antara kaum, merapuhkan hubungan kita sesama Islam. Sama agama pun kita rapuh. Jadi apakah ini kita nak biarkan supaya kita nak jadi negara apa? Kerana itu pembentukan one nation, itu satu bangsa yang meletakkan Islam sebagai agama yang menjadi penaung kepada agama-agama lain, yang menjadikan Islam itu sebagai agama yang istimewa, yang mana ada peruntukannya disebut dalam perlembagaan di bawah perkara 3-1, dan juga adanya keistimewaan yang diberi pada perkara 152 kepada golongan-golongan yang daif dari sudut pencapaian akademik dia, daif dari sudut pencapaian ekonomi, supaya dia tu bangun, berdiri sama tegak, duduk sama rendah. Jadi apakah itu menjadi masalah? Itu kita kena bincang dari sudut neraca, naratif yang masyarakat mesti terima. Itu adalah realiti. Ada inilah fungsi IKIM lah untuk membincangkan perkara-perkara itu. Bila Prof sebut tentang kerapuhan hubungan, ialah bukan saja di kalangan masyarakat Islam, tetapi penting juga hubungan di kalangan masyarakat Islam dan bukan Islam di negara kita ini. Ini persoalan yang mungkin agak sensitif, tapi saya nak kongsi juga bersama dengan Prof. Kadang-kadang ialah kita bercakap tentang dunia politik kita. Kita bercakap tentang pemimpin-pemimpin politik kita. Apakah mereka juga seharusnya memainkan peranan yang positif ke arah menyatu padukan rakyat Malaysia secara keseluruhannya tanpa mengira bangsa dan agama? Tetapi apakah peranan itu dimainkan dengan efektif, atau kadang-kadang hanya sekadar untuk menarik pengundi ataupun penyokong untuk menyokong parti-parti politik mereka? Apakah ini juga antara perkara yang perlu diberi perhatian yang serius? Saya sangat setuju, Syarkawi. Ini perkara yang serius. Kalau kita tengok tahun 56 sebelum kita merdeka, kan, kita kena lihat balik dalam sejarah kenapa orang-orang Melayu bangkit menentang Malaya Union tahun 46. Pada masa itu raja-raja Melayu macam sudah dipaksa oleh British untuk nak tanda tangan bersetuju dengan Malaya Union, tapi orang Melayu pada masa bangkit dan kata kepada raja-raja, jangan baginda tanda tangan tersebut kerana ini ada dia punya implikasi dia. Ganti dia persekutuan tahun 48. Tapi tahun 56 masa diambang tanah Melayu hendak merdeka, maka kerajaan British masa itu tubuhkan Sultan Jarid untuk melihat perspektif satu dokumen yang hendak dibuat untuk kegunaan yang dipakai oleh semua orang. Jadi pada masa itu ada
tiga etnik besar. Kita kena ingat Tanah Melayu wujud 57. Tanah Melayu wujud sebelum tu. Tapi nak merdeka ni. Merdeka 1 Ogos 57 tu adalah Persekutuan Tanah Melayu. Jadi 3 Melayu, Cina, India etnik yang besar di Semenanjung. Sabah Sarawak tu masuk 63 yang pelbagai lagi etnik yang lebih banyak. Tapi apakah inti pokoknya itu melihat kepada perspektif sejarah dan juga perspektif ini, dia melihat pada hubungan antara tiga itu untuk membentuk. Tidak mungkin British memberi kemerdekaan kepada Tanah Melayu pada masa itu, Persekutuan Melayu 57 31 Ogos itu tanpa kerjasama yang erat antara tiga kaum ini. Itu bertitik tolak tu. Tapi oleh kerana kita pun tahu sejarah hitam berlaku tahun 69 13 Mei. Dan kita tidak mahu perkara itu berulang. Walaupun perasaannya kita dengar saja ada urat-urat itu, maka kita kena tutup lubang-lubang supaya itu sudah menjadi pengajaran. Jadi hubungan itu sampai sekarang ada naik dan ada turun. Itu kita tak boleh. Tapi sebagai institusi pemikir, think tank Islam, dalam konteks ini kita educate, kita memberi pendidikan dalam platform kita yang pelbagai ini supaya masyarakat memahami bahawa kita hendak satu negara. Kalau kita kata kita sayang Rasulullah SAW, bagaimana Rasulullah SAW itu membina sebuah negara Madinah yang dapat hidup dan aman dan damai dalam masyarakat yang berbeza kabilah. Kena ingat orang Arab ni ta'assub, kabilah begitu kuat. Betul. Tapi dapat disatukan. Tetapi ada masalah lah di kalangan orang Arab tu, umpamanya orang Yahudi. Dia mengkhianati perjanjian Piagam Madinah ini, dan akhirnya berlakulah apa yang kita faham sampai hari ini. Saya ambil satu contoh. Saya bercakap dalam platform di tempat yang lain. Bila kita sebut ummah, kita faham umat Islam. Tapi masa Piagam Madinah itu dibentuk, bila kita sebut satu ummah, ialah satu nation, satu bangsa yang terdiri daripada kepelbagaian agama dan kaum. Tapi oleh kerana pengkhianatan orang Yahudi ini, maka ummah itu telah disempitkan kefahamannya kepada umat Islam sahaja. Baik, Prof, menarik daripada apa yang Prof sebut. Tetapi seperti biasalah Prof, kita akan berehat dulu buat seketika. Jadi sekurang-kurangnya memberi ruang kepada Prof untuk meneguk minuman yang kita sediakan. Dan kepada anda juga, jangan ke mana-mana. Kembali semula sebentar saja lagi bersama kami di Ruang Bicara yang kami bawakan kepada anda tentunya di Bernama TV. Kita jumpa lagi selepas ini. Baiklah, kita kembali semula ke Ruang Bicara ini. Masih lagi bercakap dengan ataupun topik yang cukup penting, iaitu 3 dekad IKIM membina kefahaman Islam. Dan tentunya kita masih lagi bersama dengan berbahagia Profesor Madya, Dr. Muhammad Azam Muhammad Adil, iaitu Ketua Pengarah Institut Kefahaman Islam Malaysia ataupun IKIM. Baik, saya difahamkan macam apa ni Prof sebut tadilah, IKIM juga menyediakan pelbagai platform dalam usaha untuk memberi pendidikan secara langsung dan tidak langsung sebenarnya kepada umat Islam itu sendiri dan juga kepada bukan Islam tentang kefahaman tentang Islam itu sejelas-jelasnya. Tetapi mungkin juga apa yang menarik adalah tentang platform yang digunakan, radio, IKIM, ada TV, IKIM juga ada. Jadi bagaimana dengan respon daripada rakyat Malaysia, umat Islam sendiri secara keseluruhannya, Prof? Alhamdulillah, Syarikawi. Bila sebut radio IKIM, saya bila hari Selasa, kami pakai baju korporat IKIM. Kebetulan kalau hari Selasa tu saya ada kerja di luar. Jadi orang nampak saya, orang tanya, Cik dari radio IKIM? So landmark radio IKIM ni begitu sinonim. Jadi IKIM ni orang faham radio. Sedangkan IKIM ni satu institusi yang lebih besar, dan radio itu salah satu daripada platform dalam IKIM itu, dalam membantu kita untuk memberi kefahaman Islam yang saya sebut di awal tadi. Jadi alhamdulillah lah, kerajaan pada 2001 telah bersetujulah
menubuhkan radio IKIM. Pada masa itu masih lagi amat berbahaya Tun Mahathir, dan dia dilancarkan kalau tidak silap saya bulan Julai tahun 2001 dengan dia punya objektif utama ialah apa sahaja yang kita bincang dalam 3 teras. Kita punya pusat akademik, kita ada syarak iaitu syariah, undang-undang dan politik, kita ada emas, ekonomi dan kemasyarakatan, dan kita ada kias iaitu sains dan alam sekitar. Mereka ini tiga-tiga menjadi tunjang dan dibawa wacana itu dalam radio, dan tidak semestinya diisi oleh orang dalam. Kita ramai, kita buat jemputan, dan radio ini 24 jam. 24 jam, dan pengisian dia itu pengisian pendidikan. Kita bukan entertainment radio, kita bukan radio hiburan, tapi kita adalah radio pendidikan, iaitu memberi kefahaman Islam. Kerana itu dalam konteks ini sebagai contohnya, oleh kerana kita tertakluk kepada peraturan MCMC, 60% mestilah pengisian dalam bahasa Melayu, 40% dalam bahasa lain. Kerana itu kita dapat dengar ada kapsulnya dalam bahasa Inggeris, ada kapsul dalam bahasa Mandarin, dan mungkin pada masa hadapan kita ada kapsul dalam Tamil sebagai contohnya, dan kita luaskan supaya satu Malaysia dapat dengar mengikut ke tempat masing-masing. Maksud di sini ialah kita dalam usaha. Sekarang ni kita berbincang dengan Kerajaan Negeri Sabah, Kerajaan Negeri Sarawak melalui Majlis Ugama Islam masing-masing, adanya siaran daripada majlis itu, dan ini adalah perspektif di Sabah, perspektif di Sarawak. Kita nak belajar bagaimana tadi disebut tadi konsep masyarakat yang berbilang etnik yang dia orang lagi banyak di Sabah Sarawak ni, tapi dalam satu keluarga tu dia ada orang Islam dan bukan Islam, dia ada etnik yang mungkin satu etnik tapi kepelbagaian tu, tapi hidup dalam keadaan aman dan damai. Kita nak share benda tu, dan radio menyampaikan mesej tersebut. Alhamdulillah, kita adalah radio bahasa Melayu yang ke-6 rating kita. But we not radio hiburan, tapi nak maintain rating itu sebut bukan satu benda yang mudah. Dan Alhamdulillah, masyarakat Islam dan bukan Islam, yang kita ingat masyarakat Islam bukan Islam mendengar radio kita, dan kita sekarang ni nak meningkatkan siaran dalam bahasa Inggeris supaya kita dapat memasuki pendengar-pendengar dan penonton. Sekarang radio bukannya mendengar, dia mendengar dan menonton, sebab ada FB Live, ada YouTube Live, dan ini juga kita sedang peloporkan supaya ianya juga dapat diguna pakai melalui apps tertentu. Adanya podcast, sebab orang muda, macam mana kita nak penetrate orang muda terhadap apa yang disiarkan. Jadi kita kena personalizekan, bukan hanya ikut kita punya siaran, tapi daripada program tersebut, apps tersebut, pengguna-pengguna tadi saya ataupun minggu sedar ataupun semalam saya miss this program, so dia pergilah, dia boleh tengok, dia boleh ikuti, mengikut apa. Jadi sekarang ni kita kena ikut tata cara personalize dari aspek pendengaran, menonton dan sebagainya. TV IKIM bukanlah stesen TV, kita production house, membantu dalam aspek yang saya sebut tadi, dari sudut program yang kita ada wacana kasebinaran, mereka membantu. Begitu juga dalam sebahagian input ataupun program dalam radio pun mereka bantu. Apa yang disebut di sini ialah kita membantu. In English we call it compliment each other lah, dalam platform IKIM itu sendiri, untuk membawa satu rancangan program yang sinergi supaya masyarakat dapat memahami Islam yang benar. Kita nak masuk tahun 2023 sebenarnya, Prof, ya. Dan saya percaya bahawa IKIM juga sebenarnya mempunyai perancangan yang mungkin lebih hebat sebenarnya dalam usaha untuk memenuhi apa yang ingin dicapai oleh IKIM itu, yang mungkin boleh kita kongsi bersama dengan Prof. Okey. Apabila cakap pasal 2023 ni, sebab kita masih baru 2 minggu 2023,
masuk 23 pun dengan kerajaan baru. Bukan kerajaan, sudah bertukar kerajaan. Dan IKIM sentiasa mendukung the government of the day, iaitu kerajaan semasa. Kita angkat apa saja slogan ataupun tema yang dibawa oleh kerajaan semasa. Dalam hal ini untuk 2023 ada perkara pokok yang masih menjadi dasar daripada dulu sampai sekarang, iaitu kami diberi peranan untuk memainkan apa saja program, projek macam mana kita nak menyatu padukan orang Islam dan menyatu padukan orang bukan Islam. Dalam masa yang sama, bagaimana kita nak mendidik masyarakat Islam dan masyarakat bukan Islam, especially masyarakat Islam lah, adab-adab perbezaan pendapat. Kita tidak mahu dengan perbezaan pendapat, perbezaan pandangan itu kita bergaduh, berkelahi sehingga kita hilang kita punya kampung. Kita tidak mahu kata bersorak, menang bersorak, kampung tergadai. Kita tidak mahu itu. Ini penting. Kerana itu, dari segi format itu macam mana? Kita ada satu projek besar, iaitu Piagam Harmoni. Ini menjadi satu agenda utama IKIM, dan kita pun dah maklumkan kepada Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama. Dan ini projek Harmoni ini menjadi satu projek yang dominan lah. Dalam situ kita nak melihat dari aspek kesepaduan kepada orang persatu padu tu boleh sebut antara Islam dan bukan, tentang macam mana kita nak tengok orang Islam. Harmoni ini dalam perspektif yang luas, bukan saja dalam aspek Islam bukan Islam, macam mana dengan golongan minoriti nak harmoni. So akhirnya projek ini akan membawa kepada satu piagam. Piagam seperti mana yang kita tahu Piagam Madinah, dia ada dia punya dasarnya, shared values dia, di mana ini menjadi satu, saya panggil, bukan pengganti kepada rukun negara, tapi dengan adanya piagam ini dapat diangkat di bawah Menteri Agama, di bawah Kementerian Perpaduan, supaya ianya dapat diaplikasikan dalam masyarakat di Malaysia. Itu yang projek yang besar dari aspek itulah. Satu lagi iaitu bagaimana kita nak, ini yang PM duk sebutlah, semasa di amanat tahun baru, semasa dia di Jakarta, tata kelola, this is the new terminology, tata kelola di governance. Disebutkan tentang bagaimana kita nak memastikan bahawa kualiti pemimpin itu, bukan kita sewenang-wenangnya boleh siapa-siapa kita boleh lantik sebagai pemimpin, sebagai ketua. Kita kena tengok pada kualiti. Kerana itu kalau kita tengok dalam kitab lama, Al-Mawardi, dia ciri-ciri nak jadi seorang pemimpin tu, kenapa ada tak? Jadi bukannya sebarang orang, tapi hari ini kita tak siapa-siapa pun boleh menjadi calon, tapi tak semestinya gitu. Mesti ada ciri-ciri yang dikenal pasti, dan kita mesti melahirkan pemimpin mengikut ciri ini. Kita tak nak yang tak ada berkualiti. Sebab kalau tidak, dia akan menjadi isu. Jadi dalam umpamanya dalam warkah Sayyidina Ali kepada Malik Ibn Haris Al-Ashtar, ini yang diungkap oleh PM sekarang ni lah. Tata kelola ni cerita dari sudut kualiti pemerintah. Bila sebut pemerintah ni bukannya kerajaan saja, sebagai ketua jabatan, sebagai menteri itu sudah pasti. Kemudian berkenaan dengan tanggungjawab, kepimpinan ini adalah tanggungjawab, bukan privilege, bukan istimewa. Jadi tanggungjawab itu penting, maka perlu diberi penerangan yang jelas bahawa siapa yang dilantik dari pemimpin itu tanggungjawab dia berat. Bagaimana IKIM boleh menjamin bahawa segala apa yang ingin dilakukan oleh IKIM ini boleh tercapai, terutamanya lah bila Prof sebut untuk mencari seorang pemimpin yang benar-benar ada kualiti sebagai pemimpin itu sendiri. Inilah saya kata tadi,
kita punya wacana kita ada perbincangan tertutup, muzakarah tertutup, kita panggil pemikir-pemikir dan juga mungkin di kalangan ahli-ahli politik itu kita pernah adakan perjumpaan tertutup, muzakarah tertutup di kalangan ahli-ahli politik yang berbeza supaya mereka itu berdapat berkongsi dan kita ambil satu apa yang perkara yang boleh menyatukan keseluruhan untuk for the best for our country, for the best for our nation. Itu yang menjadi pokok. Pernah berlaku. Dan kita mengulangi perkara ini dalam aspek pendekatan yang semasa. Ini saya melihat bahawa dalam konteks warakah Saidina Ali ini melihat kepada perspektif macam mana kita nak melihat manusia tu sebagai manusia ni dia ada pencapaian ekonomi, ada orang yang kaya, ada orang yang petengah, ada orang yang miskin. Bagaimana Islam datang untuk mengajar supaya orang kaya itu dia mesti ingat bahawa kekayaan dia itu bukan kesemua milik dia, sebab kekayaan ini milik Allah SWT, tapi dia kena membantu orang miskin. Jadi bagaimana dari aspek zakatnya, dari aspek wakafnya, dari aspek sedekahnya yang perlu diikuti dalam konteks yang semasa. Jadi kalau kita bincang bab wakaf, ni kita di bawah tadi ekonomi dan kemasyarakatan. Kita tak bolehlah bincang wakaf zaman dahulu. Kalau kita ikut mazhab tertentu, banyak benda yang kita boleh buat sekarang. Betul. Orang menceritakan tentang wakaf ilmu sekarang ni. Bahkan bagaimana sekarang ni kita nak buat wakaf airtime. Mungkin bernama punya airtime ini boleh diwakafkan sebagai contohnya. Tapi di IKIM Radio nak kena fikirlah macam mana. Ini satu perspektif yang semasa untuk kita supaya akhirnya itu dia sustain. Dia tidak akan hilang dalam perspektif konsep wakaf tu. Sebagai contohlah. Okey. Baik, Prof, kita akan berehat buat kali terakhir dan kembali nanti. Tak banyak masa lagi yang tinggal, tapi saya percaya sempat lagi mungkin beberapa lagi persoalan-persoalan yang akan saya kongsikan bersama dengan Prof di ruang bicara ini. Kita rehat buat kali terakhir dan anda kembali semula sebentar saja lagi bersama kami di ruang bicara yang kami bawakan kepada anda tentunya di Bernama TV. Kita jumpa lagi selepas ini. Baiklah, kami cukup terima kasih kalau anda masih lagi menumpukan perhatian bersama kami di ruang bicara bahas ini. Baik, Prof, saya juga difahamkan bahawa tahun 2023 ini mungkin satu tahun yang pastinya akan menjadi tahun yang cukup sibuk kepada Prof dan juga rakan-rakan lain di IKIM ini sendiri. Dan saya juga difahamkan bahawa banyak lagi perancangan-perancangan yang akan disempurnakan oleh IKIM sepanjang tahun 2023 ini. Antaranya barangkali Prof berkongsi bersama dengan penonton-penonton kita. Terima kasih Syarkawi. So insya-Allah dalam masa terdekat ni pada minggu depan pun dah ada program. Yang ini berkaitan dengan macam mana kita nak merapatkan hubungan antara Islam dan bukan Islam. Sebagai contohnya kita ada focus group discussion series. Ada bulan minggu depan 18 hari bulan, dan juga kita akan ada dalam bulan 3 upholding human dignity for peaceful coexistence in Malaysia. Ini dia kena buat dalam bahasa Inggeris. Sebab dia nak mix. Kita bukan tak mau buat dalam bahasa Melayu. Sebenarnya kita nak mengangkat bahasa Melayu. Tapi isunya bila kita buat bahasa Melayu yang non Muslim sini, yang majoriti dia tu dia agak ada sikit keberatan untuk nak ni, sebab dia tak apa boleh nak converse. Ini juga isu lah. Kita dah 66 tahun merdeka. Sepatutnya kita tidak ada isu bahasa. Patutnya semua orang warga Malaysia patutnya boleh fasih bercakap bahasa Melayu. Betul. Ini isu yang kita warisi sampai hari ini. Tapi itu yang buat. Kemudian kita ada juga kita punya perancangan seminar keharmonian serantau.
Ini kita akan buat insya-Allah pada bulan Oktober, dan ada program bersifat antarabangsa yang mungkin akan diadakan di luar negara. Sebab kita kena ingat bila kita sebut subjek tentang peaceful coexistence, hidup dalam keadaan aman damai dalam pelbagai agama dan etnik, dia bukannya dibincangkan di Malaysia, di Jepun pun dibincangkan, di Korea Selatan pun dibincangkan, di Middle East, hatta di Saudi dia ada musim Maulid membincangkan perkara ini, dan mereka adalah juara dalam bab ini. Kemudian di barat benda-benda ini diwacanakan dan kita kerjasama dengan mereka, dan ada yang buat di Malaysia seperti yang sebut tadi, ada yang kita ada perancangan buat di luar negara dengan kerjasama mereka. Dalam masa yang sama, kita tidak meninggalkan hasrat, iaitu peranan kita sebagai IKIM itu, kita tidak akan tinggalkan walaupun kita berada di mana-mana, dan kita tidak mahu bahasa itu menjadi barrier supaya mereka tidak faham apa yang dibincangkan. Jadi kerana itu, walaupun saya sebut di awal tadi 60% bahasa Melayu, 40% bahasa yang lain, kita ada dalam bahasa Arab sikit, kita ada dalam bahasa Inggeris. InsyaAllah kita akan tambah lagi beberapa slot dalam bahasa Inggeris. Dalam masa yang sama, kita juga bila IKIM ni, kita tak naklah kita ni cerita tak ikut perkembangan zaman. Orang bercakap tentang SDG, kita pun bincang SDG. Cakap, tapi kita tengok dari perspektif Islam. Umpamanya SDG, apakah ke-17 goals itu Islamik? Kita ada tengok umpamanya goal yang kelima, gender equality. Jadi dalam Islam adakah dari sudut kesamarataan gender dalam aspek hak ke dan sebagainya? Maka Islamic input Islam tu datang. Ini peranan IKIM nak ceritakan, sebenarnya dalam Islam kita tak cerita dari sudut equality, tapi kita cerita dari sudut kesaksamaan, equity. Bagaimana hak sebagai seorang wanita Islam, bagaimana Quran itu didikasi satu surah khas kepada wanita, dan tidak ada dedikasi khas kepada surah lelaki. Kalau ada surah lelaki, tak tahu saya kami pernah dengar. Surah lelaki kita tak pernah dengar lagi. Tak tahulah kan. Tapi surah wanita ada dedikasi. Itu dah panjang ayatnya diceritakan, di antara surah yang terpanjang jugalah dalam Quran. Dan ini yang kita nak beri input. Kemudian kita juga tak ketinggalan bila orang cakap ESG, kan? Dianggap sebagai apa, environmental, social dan governance. Ini perspektif Islam. Peranan IKIM bercakap aspek dari aspek environment tadi. Apakah Islam tidak menceritakan tentang waste? Kita tak boleh sewenang-wenangnya dalam aspek membazir. Dalam aspek sisa buangan pun kita bincang, apakah itu tidak Islam? Bila kita cerita tentang kita sebagai manusia, tak kira Islam tak Islam, kita kena jaga benda-benda ni. Ini adalah Islamik. Kerana itu dia balik pada konsep Islam ini adalah agama rahmah. Wa ma arsalnaka illa rahmatil alamin. Dan Islam ni bukan untuk umat Islam, tapi untuk sekalian alam. Itu pokok yang kita bincang. Kemudian cerita tentang climate change. Apa kena mengenai Islam climate change? Ini tengah duduk di Saudi ni, kata di Mekah banjir. Kemudian ada sejuk yang melampau di Saudi. Tapi ada di manakah di Eropah tu sejuk yang paling panas, dia panggil the warm winter. Dia panggil the warm winter. Siang 25 degrees, itu warm lah, bukannya winter. Apa dalam Islam ni tak bincang climate change? Bincang. Dalam Quran dibincang. Ini manusia yang menyebabkan climate change ni berlaku. Kerana itu dikhawatiri kalau ada 0.1 degree Celsius itu naik suhunya, dia akan membawa pada masalah kepada kehidupan. Begitu juga tentang kalau kita cerita pasal sosial, bagaimana employer-employee punya relationship, majikan dan pekerja. Ini hak saya sebagai majikan, awak pekerja buat je, tak boleh. Mana ada dalam ajaran Islam majikan kata you nak kerja, you just ikut saja,
Tak boleh. Kita ada konsep amal makruf nahi mungkar. Tegur menegur. Kita habis program, kita duk baca surah Al-As. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Pasal apa? Kita nak supaya manusia ni sama-sama. Pesan-pesan pada baik, pesan-pesan pada kesabaran. Sebab kita manusia. Kita tidak lebih cerdik daripada orang lain. Kalau kita duk rasa kita lebih cerdik daripada orang lain, itu manusia yang sombong, yang takabur. Dan ini bukan dalam ajaran Islam. Dan akhir sekali tentang governance. Banyaklah cerita dalam governance. Saya sebut tentang dalam Quran sebut tak tentang kita ada tax. Kita ada yang 2.5 zakat. Bagaimana dengan cukai-cukai yang lain? Zaman di pemerintahan Islam di zaman Nabi awal itu ada cukai kepala, poll tax. Apakah poll tax ini perlu dilaksanakan dalam negara Islam kepada orang bukan Islam ataupun diterima pakai kepada semua orang? Ini benda-benda ijtihadi. Perbincangan-perbincangan ini perlu diwacana balik supaya manusia faham tentang perkara tersebut. Dan satu perkara yang penting di bawah governance ni, we want to talk about ESG ni, corruption and bribery. Ini menjadi masalah besar untuk dunia Islam. Bribery, corruption and bribery. Kenapa? Kerana dunia Islam dianggap oleh Barat diletakkan sebagai dunia ketiga. Majoriti negara Islam adalah miskin. Untuk menjamin Prof, bahawa pendengar ataupun penonton mungkin mereka melihat melalui TV ataupun ataupun terutamanya melalui radio, dari segi format rancangan yang dilaksanakan itu, apakah ianya betul-betul mudah sebenarnya untuk difahami oleh pendengar-pendengar? Alhamdulillah, kita melihat kepada umur pendengar kita. Sebab kita boleh dapat tahu kita punya pendengar umur ini melalui kita punya, jelah ada macam JFK punya survey, dan kita punya platform media. Platform media macam FB, umur 40 ke atas, majoriti kita punya followers. Kemudian ada IG, kemudian kita ada Twitter tak berapa sangat, tapi kita sekarang ni kita kita mengalih untuk nak penetrate, memasuki hati-hati orang muda, iaitu TikTok. Jadi apa yang kita wacanakan itu, kita pecah-pecahkan dan kita TikTokkan dalam seminit dua. Sebab masyarakat sambutan? Alhamdulillah. Ini luar biasa. TikTok ini akan, saya ingat, akan melalui satu momentum sehingga lagi 5 tahun, kecuali ada datang platform yang lain lah. Tapi itu menjadi di antara kita tumpukan supaya mesej itu sampai. Apa yang kita buat itu dalam cara yang santai, tapi dia mendidik. Kita nak orang muda ini juga diberi pendidikan. Sebab yang ramai yang mendengar radio yang konvensional, yang ramai yang menonton FB Live, YouTube Live ini ada umur yang tertentu. Umur yang muda ini, yang kita tahu 18 tahun, yang PRU 15 baru ini, bagaimana kita nak tambat hati mereka. Maka itu ada program-program orang muda, khabar orang muda. Bernama TV ada Darah Muda. Kami Radio IKIM pun ada khabar orang muda, buat malam juga. Dan rating dia tinggi. Sebab orang muda ni kalau tengok siapalah jemput, kalau kita panggil orang tak famous pun, yang tak popular pun, sebab dia khabar orang muda. Dia nak tahu. Bicara mungkin santai-santai, tapi ada juga yang serius. Dan alhamdulillah, jadi kita cater for everyone. Kalau tagline ada yang satu macam yang kapal terbang itu, dia kata now everyone can fly. This one kita ada now everyone can listen and watch. Menarik. Sebelum kita lupa, tadi Datuk pesan kat saya 23 Februari ni pun ada Okey. Jadi 23 Februari ni insya-Allah kita ada penamaan library kita, perpustakaan IKIM kepada almarhum Tun Saji. So kita akan menamakan perpustakaan Tun Sarji. Kerana Tun Saji ni banyak contribution dia kepada IKIM, dan bila sebut IKIM, contribution dia
pada Islam itu kepada Malaysia, negara dan juga luar antarabangsa. Kena ingatlah, kita banyak MOU tau dengan luar negara ni. Dan umpamanya tadi petang pun kita ada mesyuarat online dengan Oxford. Adalah program-program yang kita dah bincang. Jadi ini yang masuk. Jadi pada 23 Februari nanti, insya-Allah, dalam masa yang sama kita akan launch koleksi khas etika dan juga tamadun Islam. Koleksi khas ini, dan ada juga rare collections, yang koleksi etika dan tamadun yang saya sebut tadi, lebih kurang dalam 2,000 koleksi yang akan dilancarkan pada 23. Itu yang bulan Februari, yang terdekat lah. Alhamdulillah. Baik. Saya nak bagi masa, tapi hanya ada 1 minit saja lagi, Prof. Jadi mungkin ada pesanan dan juga sesuatu yang ingin disampaikan serengkas-rengkasnya dalam masa 1 minit sebelum kita berpisah. Okey, terima kasih Syekh Kawi. Jadi para penonton sekalian, IKIM sebagai sebuah institusi tangki pemikir yang memberi perkhidmatan kepada semua. Kepada kerajaan, kepada rakyat, kepada negara kita dan juga kepada dunia antarabangsa, Islam dan bukan Islam. Kita kena ingat bahawa Malaysia di kacamata dunia Islam sangat tinggi dipandang. Jatuhnya Malaysia, maka jatuhlah dunia Islam. Hanya 2 negara Islam di dunia yang menjadi tumpuan kepada dunia Islam, Malaysia dan Turki. Para pendengar sekalian, jagalah negara kita supaya negara kita dalam keadaan aman dan damai. Padu-padukan kehidupan kita supaya kita tidak berlaku apa saja yang boleh merosakkan dan memisahkan hubungan yang baik yang telah kita warisi sebelum merdeka lagi dan sampai bila-bila. Dan memberi kefahaman Islam yang benar itu adalah objektif dan fungsi IKIM itu sendiri. Terima kasih banyak-banyak kepada Profesor Madya, Dr. Muhammad Azam. Saya cukup selesa sebenarnya sembang-sembang dengan Prof, dan saya harap ini bukan kali pertama dan terakhir sebenarnya Prof untuk bersama kami di ruang bicara ini, dan tentunya banyak yang lagi perkara yang sebenarnya ingin dikongsikan bersama dengan yang berbahagia Prof, tapi seperti biasalah masa sentiasa mencemburui kita. Apapun, kami mengucapkan terima kasih di atas tumpuan yang anda berikan kepada ruang bicara ini, dan seperti yang selalu kami janjikan kepada anda, ruang bicara akan terus berbicara bersama anda dari masa ke semasa. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih.